Okay, hai, Assalamualaikum. So, untuk video kali ni adalah nak menjawab soalan daripada newbies. Okay, ada yang bertanya, apa beza antara kelonggaran dan juga basi? So, hari ni Abang akan cerita, okay, apa itu basi jahitan dan apa itu kelonggaran. Okay, so for those yang tertinggal, video sebelum ni kita dah ada 5 video. Okay, video yang kelima kita terangkan cara tambah kelonggaran. Ada dua style. Okay, dua style cikgu. Ada cikgu selesa dengan style pertama, ada cikgu yang selesa dengan style kedua, cara tambah kelonggaran. So you tengok balik video sebelum video ni, okay, iaitu video yang kelima tak silap. So ini video yang keenam, kita akan cerita perbezaan antara kelonggaran dan basi. Okay, kelonggaran ialah something yang kita dah ukur ketat. Okay, misalnya kata dada, pinggang, punggung, kita dah ambil ukuran ketat. Lepas tu kita akan tambah kelonggaran ikut selesa kita. Maksudnya bila pola tu dah siap, yang itu adalah ukuran baju siap. Okay, kita akan lukis pola ikut ukuran dan anggaran value untuk baju siap. Tapi kita sebelum nak potong kain, okay, bila pola tu dah siap, sebelum kita nak potong kain, kita kena tambah lagi satu line, di mana kita namakan line tu sebagai basi jahitan. Okey, basi keliling. Contoh macam ni. Abang tunjukkan nota. Ini catatan basi. Contoh kalau you nampak garisan warna hitam, okey, garisan yang dalam ialah garisan pola yang kita lukis ikut formula. Okey, yang ini garisan hitam yang kita lukis ikut formula. Macam tu juga dengan pola tangan dan pola kain. Lepas tu you kena tahu ada satu simbol, okay, simbol segitiga, simbol bulatan tiga bulatan ni adalah bermaksud kain dilipat dua. So dekat bahagian kain dilipat dua ni, macam yang ini badan, kain dilipat dua, dia ada dua lapis nanti. Untuk bahagian kain, dekat sini kain ada simbol kain dilipat dua, bermaksud dekat bahagian kain dilipat dua ni tak perlu tambah basi. Okey, tak perlu tambah basi. Kain tu kita lipat dua, letak pola atas dia. So bahagian sini tak perlu tambah basi, sini pun tak perlu tambah basi. Tapi bahagian leher, bahu, lengkuk ketiak, sisi baju, hujung baju, lengkuk ketiak tangan, sisi tangan, hujung tangan. Untuk kain, bahagian pinggang, sisi pinggang, hujung pinggang kena tambah basi. Kenapa kita kena tambah basi? Sebab pola yang kita lukis tu adalah ukuran untuk baju siap. So kalau kita tak tambah basi, kita jahit cantum, nanti baju tu akan jadi kecil sebab kita akan makan kain. So untuk mengelakkan efek pengecilan pada pola ataupun baju yang dah siap tu, kita kena tambah satu lagi line yang kita namakan sebagai line basi. So kita akan jahit cantum, okey, jahit mesin, okey, nanti jahit mesin dekat garisan basi tu. Yang ini. Contoh dekat leher, nampak tak dia dah ada dua line. Line warna hitam, bahagian dalam ni ialah line untuk pola. Okey, bila kita tekap dekat atas kain, kita kena lukis satu lagi line. Mula-mula kita trace line exactly ikut pola. Okey, line hitam. Lepas tu kita akan potong dekat bahagian line warna merah. So dekat leher, nilai basi ni berbeza. Okey. Kenapa nilai basi tu berbeza? Abang akan ceritakan. Okey, dekat bahagian leher kita hanya letak basi dalam suku inci atau setengah inci. Okey, untuk leher sebab dia bentuk melengkung atau bulat, agak susah untuk kita jahit kalau kita letak basi yang terlalu besar. Jadi untuk bahagian leher, basi hanya setengah atau suku inci. Sebab nanti kita nak buat piping ke ataupun kita nak buat lapik leher, kita akan kecilkan lagi basi tu. Kita akan trim bahagian basi dekat situ. Lepas tu dekat bahagian bahu dengan sisi badan, okey, sampai hujung badan, boleh letak basi yang sama, iaitu kita boleh letak setengah inci atau 3 suku inci. Siapa yang terlepas video sebelum-sebelum ni, Abang ada bagi tahu istilah-istilah inci dalam jahitan. Kita tak panggil 3/4 inci, tapi kita lebih selalu panggil 3 suku inci. 3 suku inci tu bermaksud 3/4 lah. Okey. So untuk bahagian bahu dengan bahagian sisi badan, dia ibarat macam bahagian yang kurang kritikal melengkung. Dia macam
Yang ni straight, daripada dada, pinggang, punggung pun dia ada melengkung sikit, tapi tak kritikal sekritikal bahagian leher. Jadi bahagian bahu dengan sisi baju kita boleh buat setengah atau 3/4. Atau kalau you all beli baju yang dah siap, kadang-kadang kita tengok baju yang dah siap tu basi dekat tepi tu, alah sikitnya lah basi kat tepi ni, sebab dia nak jimatkan kain. Okey, tapi kalau kita tempah baju ataupun kita nak buat baju sendiri, seeloknya kita letak 3/4 ataupun setengah inci basi, supaya nanti bila-bila masa kalau kita rasa kita nak besarkan baju tu, at least ada standby basi dekat tepi, so kita boleh besarkan sikit baju. Itu function, antara salah satu function kenapa kita letak 3/4 dekat bahagian sisi baju, supaya nanti senang. Bila kita dah pakai baju tu lama, kita rasa baju kita nak besarkan sikit baju tu, at least ada basi sikit kat tepi, so kita boleh besarkan kiri dan kanan, okey, badan baju tu. Lepas tu, rasa tak bahagian ketiak? Bahagian ketiak ni pun bahagian yang agak kritikal sedikit, melengkung, okey. Dia ibarat macam leher juga, okey. Yang ini melengkung, ketiak untuk tangan pun melengkung. Jadi untuk bahagian melengkung, biasanya kita letak basi setengah inci, okey. Tak boleh, kita jaranglah letak 3/4 inci dekat bahagian yang melengkung, sebab tak nak dia berkedut, okey. Bila kita cantum tangan dengan badan, kalau basi kat sini terlalu besar, dia akan berkedut. Alright, lepas tu dekat sisi tangan pun sama dengan sisi baju, okay, you boleh letak 3/4, 3 suku atau 1/2. Tapi untuk hujung tangan dan juga hujung baju, biasanya kita akan lebihkan. Sebab kalau you perasan, dekat bahagian hujung baju dia ada claim, okay. So kita panggil hujung baju tu, kita jahit claim, dan hujung tangan pun kita jahit claim. Untuk bahagian jahit claim, biasanya kita akan lebihkan dalam 1 inci atau 1 inci suku, okey, sebab kita akan lipat dan bawa ke dalam, okey. So yang ini you boleh standby. Dekat bahagian hujung biasanya 1 inci atau 1 inci suku. So untuk kain, okey, bahagian pinggang, basi untuk bahagian pinggang bergantung kepada style pinggang yang kita nak buat. Sama ada kita nak buat full getah ataupun kita nak cantum dengan band pinggang. Yang itu Abel akan explain bila kita sampai ke bahagian seluar atau kain. Okay, so untuk bahagian sini dia ada basi explanation dia lah, depends on style yang kita nak buat. And then sisi sama juga, mana-mana basi sisi, you kena ingat basi sisi mesti mesti setengah atau 3/4 inci. Lepas tu kat hujung, okey, untuk kain kalau hujung hanya setengah inci, tapi kalau untuk seluar kita ada claim, okey, claim hujung kaki seluar, so nilai dia 1 atau 1 inci suku. Dia sama dengan claim hujung baju dan hujung tangan. So nilai-nilai basi ni kita kena tahulah, sebab ada cikgu ataupun penjual pola, dia ada yang jual pola dah siap dengan basi, ada yang jual pola belum siap dengan basi. Okey, macam kami di Able Tailoring, kita jual pola yang belum siap basi, okey, supaya senang untuk kita buat modification atau kita nak buat perubahan nilai bahagian dada, pinggang, punggung ke, yang itu kita boleh buat adjustment sedikit. So sebab tu kita tak siapkan basi, supaya you tak confuse dengan banyak sangat line. Okey, macam pola, okey, Abel tunjukkan sekejap pola. Okey, so contoh macam ni, pola multi pola wanita size S. Okey, nampak tak? Kita tak siap basi. Semua dia exact value. Okey, tak tambah basi lagi, supaya senang. Misal kata kalau kita nak ubah bahagian dada, dah ada formula, tukar formula, lepas tu anjakkan sedikit, lepas tu recheck bahagian-bahagian yang affected with the new value. So yang ini pola kita di Able Tailoring memang tak siap basi. So nanti bila tekap atas kain, pertama sekali tekap atas kain, letak pola atas kain, trace exactly ikut line pola. Tapi nanti bila nak potong, kena lebihkan sedikit pada keliling pola mengikut pada nilai-nilai basi yang Abel tunjukkan tadi. Dia ada function dia lah. Okay, so itu saja. Abel rasa menjawab dah soalan antara perbezaan antara kelonggaran dan juga basi. For those yang perlukan for more info dan tips serta tutorial, boleh follow kita, okay, Able Tailoring. So next video Abel akan terangkan, kita akan buat sama-sama, okay, step by step merajah pola. So jangan lupa untuk follow kita for more tips and tutorial. Bye.